Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita bertemu kembali di dalam rancangan bersama Duat One Center Malaysia Perlis. InsyaAllah hari ini kita akan kupaskan sebuah tajuk berkaitan dengan dakwah terapi. Alhamdulillah, ramai di kalangan kita yang beragama Islam, dan kita akan bergembira apabila kita berjumpa maupun kita dengar berita ada orang memeluk agama Islam. Boleh jadi orang yang memeluk agama Islam itu bukan disebabkan kita, boleh jadi disebabkan orang lain. Tetapi apabila kita mendengar ada orang memeluk agama Islam, kita tetap akan bergembira. Ini naluri biasa bagi orang-orang yang beragama Islam. Dan mungkin ada juga di kalangan kita, apabila kita dengar ada orang lain yang buat dakwah. Contoh, dia mengajak orang-orang, contoh ada orang daripada agama Kristian sebagainya, membuat dakwah mengajak ke agama Kristian, kita mungkin akan rasa tidak selesa. Mungkin kita akan ada yang mungkin akan marah dan sebagainya, kerana kita rasa tidak sepatutnya dia melakukan demikian. Namun kalau kita lihat di dalam konteks mereka, di dalam konteks pemahaman mereka, apa yang mereka sebenarnya cuba lakukan? Mereka cuba nak menyelamatkan orang. Sebab mereka sangka barang siapa yang meninggal dalam keadaan bukan sebagai seorang Muslim, bukan sebagai seorang Kristian, maka mereka tidak akan masuk syurga. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Di mana orang-orang Kristian mereka mengatakan, ayat itu menunjukkan yang mana Allah SWT firman, orang-orang Kristian mereka menyatakan hanya orang-orang Yahudi dan juga Nasara dan juga Kristian, atau orang Kristian dan juga orang Yahudi mengatakan hanya orang Yahudi dan Kristian sahaja akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala minta, berikan bukti kamu jika kamu orang-orang yang benar. Jadi orang Kristian mereka mengajak orang kepada agama mereka dengan sangkaan mereka rasa apabila seseorang itu percaya kepada Jesus Christ dan sebagainya, maka mereka akan peroleh syurga atau akan peroleh jannah. Apa yang mereka cuba buat, tuan-tuan? Mereka cuba buat benda, menurut mereka, mereka buat benda yang baik. Hari ini kita orang Islam, kita percaya Islam adalah agama yang benar. Kita percaya satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang difirmankan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hanya sahaja agama Islam. Dan kita pun percaya. Betul tak? Kita semua percaya satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya adalah agama Islam. Jika ada satu orang yang meninggal di dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka tempat dia adalah di neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nisa ayat ke-48, di mana Allah boleh ampunkan apa saja dosa yang manusia lakukan mengikut kehendaknya melainkan dosa syirik. Kita semua tahu perkara itu. Dan kita tahu sebenarnya dekat luar sana masih ramai lagi yang sebenarnya masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun apa sebenarnya tindakan kita? Orang Kristian, contoh orang Kristian, dia rasa kalau ada orang, dia rasa kalau ada orang meninggal dalam keadaan bukan sebagai seorang Kristian, maka dia tak akan dapat masuk syurga. Jadi dia buat apa? Dia ajak orang supaya masuk Kristian. Kenapa dia ajak? Sebab dia nak menyelamatkan orang. Hari ini tuan-tuan, kita bersama. Kita tahu sesungguhnya Islam itu adalah agama yang benar, agama hak. Tetapi apabila kita mengetahui Islam itu agama yang hak, agama yang benar, dan kita tahu jika ada satu orang yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tempat dia adalah di neraka. Tetapi apa yang kita buat? Masih ramai lagi sebenarnya jiran-jiran kita, masih ramai lagi kawan-kawan kita, mungkin di tempat kerja, mungkin di tempat kita belajar dan sebagainya, masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, masih lagi tidak mengenali apa itu Islam. Disebabkan apa, tuan-tuan? Disebabkan kita alpa di dalam nak menyampaikan agama kita. Jika kita yakin Islam adalah agama yang benar,
maka kita perlu sampaikan Islam kepada mereka. Hari ini kita boleh berkongsi macam-macam perkara bersama dengan rakan-rakan kita dan sebagainya. Kita boleh bagi tahu dekat dia dekat mana kedai nasi lemak paling sedap. Kita boleh bagi tahu dekat dia kedai mana yang paling bagus, kedai mana boleh repair handphone dengan begitu bagus dan murah. Tetapi kita sebagai seorang umat Islam yang mengetahui Islam itu agama yang benar, hatta kita nak buka mulut untuk bagi tahu dekat orang Islam adalah agama yang benar pun menjadi satu masalah. Saya tahu ramai di kalangan kita yang sebenarnya mungkin ada jiwa nak buat dakwah. Mereka nak buat dakwah. Bila mereka tengok ada orang masuk Islam, dia jadi gembira. Tapi isunya mungkin dia tak tahu macam mana sebenarnya nak buat dakwah. Mungkin dia risau, takut nak buat dakwah. Mungkin dia fikir, aku tidaklah begitu baik untuk aku nak ajak orang kepada Islam. Tuan-tuan, hatta saya ni pun bukanlah baik sangat pun. Saya ni pun, Zamri Vinod, saya ni pun tuan-tuan, tidak ada sebarang janji yang menyatakan confirm syurga untuk saya. Tak ada. Saya ada dosa tak? Ada. Setiap orang daripada kita ni semua berdosa tuan-tuan. Hanya kita saja tahu apa dosa-dosa kita. Jika ada satu teknologi yang mana bila kita keluar daripada rumah, maka ditunjukkan semua perkara yang kita lakukan daripada dulu sampai sekarang, nescaya tidak ada satu orang pun yang akan berani keluar daripada rumah. Kalau tiba-tiba kita keluar rumah, keluar pula CCTV, keluar pula ada TV dekat belakang ini, keluar apa yang kita buat, apa dan sebagainya, nescaya tak ada orang yang akan berani keluar rumah. Sebab kita tahu, diri kita tahu apa salah-salah yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan mustahil untuk sesiapa saja di dunia ini pada hari ini untuk menyatakan dia bebas daripada sebarang dosa. Sangat mustahil. Semua orang berdosa tuan-tuan. Namun mengapa kita masih lagi nak buat dakwah tuan-tuan? Supaya moga-moga dengan kita buat dakwah ini, pengorbanan kita kepada dakwah ini, maka dosa-dosa ini boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita. Begitu juga sebenarnya di dalam kita nak buat dakwah, seperti mana yang kita katakan tadi. Ramai orang nak buat dakwah tapi mungkin dia tak tahu. Ada banyak benda yang menghalang, dia tak tahu macam mana nak buat dakwah dan sebagainya. Sebenarnya dalam episod terapi dakwah, insya-Allah hari ini saya akan kongsikan beberapa tips-tips penting bagaimana sebenarnya kita nak buat dakwah dan apa yang kita perlu. Dan bagaimana kita nak setkan pemikiran kita apabila kita buat dakwah. Tuan-tuan, apabila kita ada keinginan untuk membuat dakwah, ada satu perkara yang kita perlu bersedia. Apa dia tuan-tuan? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita decide, bila kita berfikir kita nak buat dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu bersedia untuk menerima ujian. Kita perlu bersedia akan ada orang yang tak suka kita. Akan ada orang yang mungkin akan benci kita. Dan kita tak boleh lari daripada perkara itu. Kalau kita lihat di dalam Quran, 25 Nabi yang mana Allah ceritakan, kesemua mereka mengajak manusia kepada Islam. Kesemua mereka mengajak manusia untuk hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kesemua mereka diuji. Dan kesemua mereka dikecam. Dan kesemua mereka menghadapi pelbagai cabaran di dalam kehidupan mereka. Sebab apa tuan-tuan? Ini adalah sunnah di dalam dakwah. Bila kita buat dakwah, kita kena bersedia untuk semua perkara ini. Rasulullah SAW adalah seorang insan yang terbaik apabila kita nak mengatakan tentang kelakuan beliau, akhlak beliau, hatta kepribadian beliau. Merupakan satu manusia yang terbaik. Hatta di dalam dakwah pun beliaulah manusia yang terbaik dalam kerangka melakukan dakwah itu. Namun Rasulullah SAW sendiri mendapat pelbagai cabaran tuan-tuan. Orang-orang mengatakan beliau dengan bermacam-macam tuduhan, bermacam-macam perkara yang dilemparkan ke atas Rasulullah SAW. Ini perkara biasa. Bila kita buat dakwah, kita kena bersedia untuk semua perkara ini, sebab semua perkara ini akan datang. Apabila kita kata kita nak buat dakwah, lebih-lebih lagi apabila kita nak buat dakwah kepada golongan yang bukan Islam. Bila kita bercerita tentang dakwah ni tuan-tuan, seperti mana yang kita semua sedia maklum, dakwah ni dia datang daripada perkataan menjemput. Namun hari ini apabila kita
memisahkan dakwah dengan islah itu menyebabkan ramai di kalangan kita yang tidak melakukan dakwah kepada non-muslim dan kita sangka tugasan dakwah kita telah pun selesai. Pada saya tuan-tuan, namun perkataan dakwah itu dia hanya masalah terminologi. Namun kalau kita lihat di dalam kerangka yang sebenar tuan-tuan, dakwah ini pada saya dia lebih sesuai untuk kita gunakan untuk kita nak mengajak orang yang bukan Islam kepada Islam. Sebab asal perkataan dakwah itu sendiri pun adalah mengajak. Contoh kalau kita ada rumah tuan-tuan, sudah tentu kita akan ajak orang yang ada di luar rumah untuk masuk dalam rumah. Mustahil kita nak ajak orang yang dalam rumah untuk masuk lagi dalam rumah. Hatta apabila kita memberi jemputan sekalipun, contoh, kalau kita nak kahwin tuan-tuan, biasanya kita akan bagi jemputan kepada orang-orang luar. Pernah tak tuan-tuan, contoh yang para penonton, mungkin ada yang dah kahwin, masa tuan-tuan dan perempuan kahwin dulu, ada tak bagi kad jemputan kepada mak? Tak bagi. Kenapa tak bagi dekat mak? Tak nak jemput mak ke untuk kahwin? Perkahwinan kita? Sudah tentu kita takkan jemput mak. Sebab apa? Mak adalah sebahagian daripada ahli keluarga kita. Sebab kad jemputan itu adalah kad yang mana kita akan bagi dekat orang luar. Begitulah juga bila kita bercerita berkenaan dengan kerangka dakwah itu, maka jemputan itu kita bagi kepada orang-orang yang belum lagi menjadi ahli keluarga Islam kita. Maka kita berikan jemputan itu kepada orang-orang yang belum lagi mengetahui keindahan Islam. Apabila kita buat kerangka, apabila kita mengajak orang Islam untuk lebih kukuh di dalam Islam dan sebagainya, saya lebih selesa dengan gelaran islah. Kita memperbaiki, kita memperbetulkan dan sebagainya. Namun kalau ada orang nak menggunakan mengajak orang Islam itu untuk memperbaiki diri, jika dia nak gunakan perkataan dakwah pun tidak menjadi masalah, sebab dia hanya masalah terminologi. Namun kenapa saya ceritakan sekarang? Supaya kita boleh faham, supaya kita tahu di dalam kerangka dakwah mungkin ada di kalangan kita yang masih belum selesai lagi dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Kalau kita lihat tuan-tuan, kesemua nabi-nabi ini mereka diutuskan untuk mengajak, especially dalam kerangka dakwah, mereka mengajak golongan yang bukan Islam untuk memeluk Islam. Dan hari ini tanggungjawab itu telah menjadi tanggungjawab kita bersama, untuk kita pikul bersama dan untuk kita ajak orang-orang yang bukan Islam kepada Islam. Namun di dalam kita nak mengerjakan dakwah ini, di dalam kita nak mengajak masyarakat bukan Islam kepada Islam, ada beberapa etika yang perlu kita follow. Yang pertama sekali, kita tidak boleh memaksa sesiapa pun. Kita hanya beritahu tentang Islam dan sebagainya, ataupun ada pelbagai kaedah-kaedah lain yang kita boleh guna, namun tidak boleh memaksa. Dan kita tak boleh juga buat sesuatu perkara yang bercanggah dengan perundangan sesebuah negara tersebut. Jika kita ikut semua perkara ini tuan-tuan, insya-Allah kita boleh buat dakwah dengan kaedah yang lebih bagus. Dekat sini saya nak ceritakan beberapa perkara yang kita perlu ada apabila kita nak buat dakwah. Yang pertama sekali tuan-tuan adalah knowledge. Apa dia? Ilmu tuan-tuan. Kenapa? Bila kita nak buat dakwah, kita nak buat dakwah dengan lebih efisien, memerlukan ilmu. Jadi sebab apabila kita decide untuk buat dakwah, sebagai seorang pendakwah, kita kena sentiasa menimba ilmu. Namun ada isu dekat sini. Ramai di kalangan kita mungkin akan bagi tahu, saya ni ilmu tak adalah tinggi sangat, so saya tak boleh nak buat dakwah. So saya nak tunggu ilmu saya dah cukup baru saya nak buat dakwah. Masalah dia tuan sekarang, masalahnya dekat sini, kita tahu ada hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun sepotong ayat. Apabila kita nak start buat dakwah tuan-tuan, dia bukannya kita tunggu ilmu kita dah cukup baru kita buat. Kita buat dengan ilmu apa yang kita ada dahulu. Kita tahu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat, kalau kita ambil contoh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, dalam tempoh singkat mereka memeluk agama Islam, mereka telah membawa ramai sahabat-sahabat yang lain untuk memeluk agama Islam juga. Bagaimana mereka boleh lakukan perkara itu dalam tempoh yang singkat?
apa sebenarnya ilmu yang mereka ada, sedangkan Quran pun pada ketika itu belum lagi turun dengan sepenuhnya, belum habis turun lagi Quran, masih dalam proses Quran sedang diturunkan. Bagaimana tuan-tuan? Sebab mereka sampaikan apa yang mereka tahu. Jika mereka tahu la ilaha illallah, mereka sampaikan kalimah la ilaha illallah. Ini perkara yang perlu kita buat. Namun dalam waktu yang sama, kita perlu juga menimba ilmu. Pendakwah tidak boleh berhenti daripada menimba ilmu. Apabila ada orang mengatakan kita masih tak cukup ilmu, tunggu sampai dah cukup ilmu baru kita nak buat dakwah. Masalah dia, siapa dalam dunia ni tuan-tuan yang boleh mengatakan diri dia telah cukup ilmu? Siapa? Tuan-tuan tanyalah dengan siapa pun dalam dunia ini, baik mufti ke siapa sekalipun, tidak ada seorang pun yang akan mengaku diri dia telah cukup ilmu. Sebab apa? Sebab lagi banyak kita belajar tuan-tuan, kita akan faham lagi banyak perkara yang perlu kita tahu. Lagi satu, kita tidak ada ilmu meter. Tuan-tuan tahu tak ilmu meter? Ilmu meter ni contoh, kalau ambil meter tu letak dekat otak kita, contoh, okey, dia akan tunjuk sekarang ni ilmu dia dah capai 40%. Tambah lagi 10%, 50% dah boleh buat dakwah. Tak ada. So kita perlu buat dakwah dalam kerangka apa? Dengan apa yang kita tahu. Sambil itu perlu kita timba ilmu. Apabila kita nak berdakwah, ada beberapa ilmu-ilmu lain yang perlu kita belajar. Di antaranya perbandingan agama. Pada saya, pendakwah kalau nak buat dakwah dan sebagainya, ilmu perbandingan agama adalah satu ilmu yang wajib untuk setiap pendakwah belajar. So ini semua perlu kita buat. Sekarang ni dah ada banyak training-training yang dilakukan, baik di Kuala Lumpur, baik di Selangor, baik di Perlis. Kalau di Perlis kita pun ada buat training macam-macam dekat sini tuan-tuan, untuk mereka-mereka yang nak belajar untuk buat dakwah dan sebagainya. Tuan-tuan yang berada di sekitar Perlis boleh datang ke One Center Malaysia dan kita boleh belajar bersama-sama untuk bagaimana nak buat dakwah. Perkara kedua yang perlu kita tahu tuan-tuan, apabila kita nak buat dakwah dekat masyarakat bukan Islam ini, ramai di kalangan masyarakat Malaysia ini kita menganggap agama ini adalah personal matter ataupun urusan peribadi. Jadi apabila kita nak bercerita berkaitan dengan agama dengan orang-orang bukan Islam, dia mungkin agak sukar. Ya, saya setuju. Kita perlu ke arah yang lebih proaktif supaya satu masa nanti dekat Malaysia agama bukan lagi menjadi satu perkara yang sensitif. Kalau kita lihat hari ini mungkin ada di kalangan kita yang fikir, oh agama ni benda sensitif, kita tak boleh nak bincang dan sebagainya. Mungkin akan mewujudkan ketegangan dan sebagainya. Namun kalau kita lihat di negara-negara maju, di negara-negara Eropah, di negara-negara barat dan sebagainya, mereka boleh berbincang tentang agama secara open. Tidak ada sebarang permasalahan yang berlaku tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka telah matang. So di dalam proses kita membina masyarakat yang matang untuk boleh berborak tentang agama dan sebagainya, yang itu pun kita perlu bina. Dalam waktu yang sama juga kita perlu tahu juga yang sebenarnya ramai juga di kalangan masyarakat Malaysia menganggap agama itu perkara sensitif. Jadi apabila kita nak start menceritakan tentang perkara agama dan sebagainya, benda pertama yang kita kena buat adalah bina hubungan. So contoh, kalau kita kenal seorang rakan yang bukan Islam, pertama sekali kita kena buat apa? Kita kena buat kawan dengan dia. Apabila kita sudah rapat tuan-tuan, baru mudah untuk kita nak cerita tentang agama bersama dengan dia. Sebab kalau tiba-tiba sekarang ni kita pergi dekat jalan, tiba-tiba jumpa dengan orang, kalau tiba-tiba orang bukan Islam dan sebagainya, kalau kita cerita, dia mungkin akan agak sukar berbanding dengan orang yang telah kita bina hubungan. Dia ada kepercayaan terhadap kita dan kita pun ada kepercayaan terhadap dia. Sebagai contoh, kalau kita jumpa orang yang kita tak kenal, stranger, apakah kita akan kongsi maklumat peribadi kita kepada mereka? Sudah tentu tidak kan? Melainkan orang yang kita dah confident, kita dah kenal dan sebagainya, dah ada hubungan bersama dengan dia dan sebagainya, baru kita tak ada masalah hatta untuk kongsi nombor telefon dan sebagainya. So macam tu jugalah tuan-tuan. Sebelum kita nak kongsi isu agama dan sebagainya bersama dengan masyarakat bukan Islam, kita kena bina hubungan, bina kepercayaan bersama dengan mereka. Okey. Yang ketiga, kita perlu, di dalam kita nak buat dakwah ni tuan-tuan, kita perlu cari persamaan
dan bukannya cari perbezaan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Ali Imran ayat ke-64, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun." Ini firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tips kepada kita bagaimana perlu kita melakukan dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Yang pertama sekali Allah suruh kita cari persamaan. Persamaan apa dia tuan-tuan? Di mana kita hanya mengesakan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya kata tadi, ilmu tadi sangat penting di dalam kita nak ikut perkara-perkara ini. Sebab itu kita perlu belajar tentang agama-agama lain. Dan sungguh tuan-tuan, jika kita kaji tentang agama-agama lain, di dalam kitab-kitab mereka pun mengatakan yang Tuhan hanya satu. Jadi kalau apabila kita bercerita tentang persamaan ini, akan menyebabkan kita mungkin lebih rapat di dalam kita nak menyampaikan Islam itu kepada mereka. Sebagai contoh, kalau ada orang tanya dekat kita, kenapa dalam Islam tak boleh minum arak? Contoh, kalau kita bagi dengan dia persamaan, sebenarnya di dalam agama dia pun mengatakan yang mana tak boleh minum arak. Kalau kita tahu apa ayat di dalam agama dia yang mengatakan tak boleh minum arak. Contoh, kenapa dalam Islam tak boleh makan babi? Kalau kita dapat bagi tahu dalam agama dia pun tidak dibenarkan makan babi, maka dia akan rasa, wah samalah. So akan ada keakraban dekat situ. Sebab dia, ini adalah naluri dan sikap manusia tuan-tuan. Sebagai contoh, katalah kalau kita travel ataupun kita duduk di luar negara, kita duduk di negara orang putih, tiba-tiba kita pergi shopping, kita jumpa pula ada orang Malaysia dekat situ tengah cakap bahasa Melayu, automatik kita akan jadi gembira. Kenapa kita gembira tuan-tuan? Sebab kita rasa ada persamaan dengan orang itu. Kita pun orang Malaysia, kita pun boleh cakap bahasa Melayu bila kita jumpa. Dan bila automatik kita akan borak dengan dia, kita akan cari jalan supaya pergi tanya khabar dan sebagainya. Orang Malaysia ke? Dia pun akan jawab, ya orang Malaysia. Kita akan rasa seronok. Lepas tu kita tanya dengan dia, Malaysia dekat mana? Dia pun kata orang Perlis. Kita pun bagi tahu, saya pun orang Perlis. Lagi jadi seronok. Sebab apa? Sebab ada persamaan. Tengok-tengok kampung pun sama, jadi lagi seronok. Ini adalah naluri manusia. Sebab itu apabila kita berbicara dengan mereka berkaitan dengan dakwah, perbandingan agama dan sebagainya, cari persamaan, bukannya cari perbezaan. Kemudian seterusnya, apabila berjumpa dengan orang-orang bukan Islam, apa yang perlu kita buat? Kita perlu menyingkap salah faham mereka terhadap Islam. Seperti mana yang kita sedia maklum, agama Islam ini merupakan agama yang paling disalah tanggap di dalam dunia ini. Oleh itu, ada ramai di kalangan masyarakat kita, especially yang bukan Islam dan sebagainya, mereka ada pelbagai salah faham terhadap Islam. Dan apabila salah faham mereka ini tuan-tuan, dia bukannya salah faham yang biasa, boleh jadi juga ada salah faham biasa, dan kebanyakannya salah faham yang mungkin bagi kita, kalau kita dengar salah faham itu mungkin terancam sedikit. Namun kita perlu mencari, kita perlu membetulkan salah faham yang ada di kalangan mereka ini, supaya baru mereka boleh ada tanggapan yang betul terhadap Islam. Kadang-kadang ada di kalangan mereka, mereka tahu Islam ini agama yang bagus, tetapi salah faham itu menyebabkan dia ada satu gap antara dia dengan Islam itu. Sebagai contoh, katalah kalau wanita, mungkin dia ada salah faham kenapa Rasulullah SAW kahwin dengan Aisyah ketika umur Aisyah 9 tahun. Jika dia tidak mendapat jawapan kepada perkara itu, selagi itulah salah faham, dan juga dia akan ada satu benda yang akan menjauhkan diri dia dengan Islam itu sendiri. Dan boleh jadi juga ada pelbagai lagi salah faham orang terhadap Islam. Mungkin ada orang akan rasa, okey, Islam ini, mungkin ada yang rasa dia dengar daripada media dan sebagainya, dia rasa Islam ini adalah agama pengganas. So dia menjauhkan diri. Selagi mana dia tidak diterangkan kebenaran, selagi mana dia tidak dapat jawapan yang benar tuan-tuan, selagi itulah dia tetap akan menjauhkan diri dia. Sebab tu kalau kita jumpa dengan orang bukan Islam, kita harus tanya dengan dia, ada tak apa-apa salah faham yang kamu rasa dengan Islam ini tak betul, yang kamu rasa dia tak betul dan sebagainya, boleh tanya dengan dia. Kalau dia bagi tahu, okey, dia rasa benda ni tak betul dan sebagainya, kita berikan jawapan. Kalau kita tak tahu jawapan, kita buat apa tuan-tuan? Kita bagi tahu dengan dia,
kalau dia tanya soalan, boleh bagi tahu ini soalan yang cukup baik, kita akan dapatkan jawapan. So bagi tahu dengan dia, bagi tahu terus terang, saya tak tahu jawapan ini, tapi soalan ini sangat bagus, satu benda yang bagus, sebab bila bagi tahu dengan dia, dia telah menyebabkan kita pun mula berfikir. Dan bagi tahu dekat dia, insya-Allah akan dapatkan jawapan, dan kemudian beri balik jawapan itu kepada dia. Masalah dia dekat sini tuan-tuan, kita kadang-kadang nak buat dakwah ni, kita takut sebab apa? Kita takut kalau orang tanya, kita tak tahu jawapan. Sebab kita rasa kalau kita cakap kita tak tahu, dia adalah satu perkara yang sangat memalukan. Tak ada benda yang perlu kita malukan dekat sini tuan-tuan. Tak tahu, cakap tak tahu. Tetapi cari jawapan, dan kita pun dapat belajar. Orang tu pun dapat jawapan. Benda yang perlu kita malu dekat sini, tuan-tuan tahu tak apa dia? Bila kita tak tahu, kita buat macam kita tahu. Kemudian bagi jawapan pula dengan cara goreng. Kalau goreng kena tak apa, ini goreng hangus. So, apabila kita jujur dengan mereka, soalan yang cukup bagus, soalan ini buat saya pun terfikir. So, dapatkan jawapan dan kemudian berikan jawapan kepada mereka. Rehat sebentar. Okey. Apa lagi yang perlu? Okey. So macam tadi yang saya katakan, kita perlu buang salah faham orang masyarakat bukan Islam terhadap Islam. Kadang-kadang tuan-tuan, orang bukan Islam ni bila datang kepada salah faham, dia tak mau on the spot terus bagi tahu dekat kita. Kenapa Islam macam ni? Sebab dia takut ada orang Islam terasa dan sebagainya. So sebab itu kita perlu tanya dengan mereka. You ada tak apa-apa salah faham terhadap Islam? You rasa ada tak benda yang you rasa macam tak betul dalam Islam dan sebagainya? Boleh kongsi bersama dengan dia. Dan apabila buat dakwah ni juga tuan-tuan, dia kena faham. Macam tadi, bila kita buat hubungan dengan masyarakat bukan Islam ini, apabila hubungan kita telah rapat, bila kita rapat baru kita dapat cerita tentang agama Islam. Okey. Dalam waktu yang sama, bila dah rapat tadi, tanya dengan dia, ada tak benda-benda yang dia dia rasa tak betul terhadap Islam dan sebagainya. Okey. Kemudian bila buat dakwah ni tuan-tuan, kita kena tahu, kita ni adalah orang yang mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. So apa yang perlu kita emphasize dekat sini? Kita perlu emphasize kepada akidah seseorang. Benda pertama yang kita nak buat semua manusia ini akur apa dia? Supaya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya hanya akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini matlamat utama kita. So benda yang perlu kita emphasize, benda yang perlu kita tekankan adalah benda yang berkaitan dengan akidah. Sebagai contoh, katalah jumpa dengan orang, dia tanya dengan kita sesuatu soalan, kenapa orang Islam tak boleh makan babi? Kita pun bagi jawapan, okey, orang Islam tak boleh makan babi sebab ini dan sebagainya, dalam kitab ini pun bagi tahu, dalam kitab agama kamu pun bagi tahu semua dan sebagainya. Selepas itu kita bagi tahu, namun isu memakan babi ini bukanlah isu yang paling utama di dalam Islam. Isu yang paling utama di dalam Islam adalah isu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala, pergi kepada akidah. Boleh faham tak tuan-tuan? Sebab apa kita pergi dekat akidah? Apabila kita bercerita berkaitan dengan akidah tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau tuan-tuan nak, boleh quotekan juga surah Al-Ikhlas, supaya orang boleh lebih senang faham tentang akidah di dalam Islam. Sekarang ni, apa benda pertama yang perlu kita buat? Kita perlu buat semua orang hanya menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. So, tak kira apa saja soalan yang seseorang itu tanya, kita perlu kembali semula kepada, lepas habis soalan itu, bawa dia ke arah perbincangan akidah. Okey. Dan di antara benda yang perlu ada tuan-tuan, tengok. Apa saja perkara yang kita buat di dalam dunia ini, dia akan jadi sukar apabila kita nak buat seorang. Sebab tu hatta bila datang kepada dakwah sekalipun, kita perlu buat in a teamwork. Benda yang saya akan sarankan kepada tuan-tuan, saya percaya ada banyak NGO dakwah dekat Malaysia ini.
Kalau boleh, join bersama dengan mereka supaya boleh buat dakwah bersama dengan mereka. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan yang tak tahu dan sebagainya pun boleh bincangkan bersama dengan mereka. Ataupun paling tidak, katalah kalau tuan-tuan tinggal dekat karya-karya, mungkin ada karya-karya masjid dan sebagainya, wujudkan satu grup dakwah. Buat dakwah bersama-sama supaya kita boleh bincang dan sebagainya. Boleh ada teamwork. Kalau jumpa dengan ada orang yang mungkin ada potensi untuk mengetahui tentang Islam dan sebagainya, boleh buat secara kerja sama as a team untuk menyampaikan Islam kepada orang bukan Islam. Hatta kalau tuan-tuan mungkin AJK masjid dan sebagainya, yang pertama sekali boleh buat program-program untuk membina hubungan bersama dengan masyarakat bukan Islam. Sebab apabila kita buat program-program membina hubungan dengan masyarakat bukan Islam, contoh, kita buat program makan-makan dekat masjid, ajak masyarakat-masyarakat yang bukan Islam, yang sekitar di kawasan karya tersebut, ajak mereka hanya untuk datang makan-makan je tuan-tuan, bukan nak sembang pasal agama dan sebagainya. Paling kurang orang yang tak pernah masuk masjid, dia pernah masuk masjid, dia tengok orang masjid, dia akan ada rasa, wah sebenarnya orang Islam ni pun ramai yang bagus-bagus. Hatta paling kurang yang itu sedikit pun memberi sedikit tanggapan dan persepsi yang bagus terhadap Islam pun sudah kira cukup baik. Okey. Ada beberapa perkara lagi apabila kita nak buat dakwah ni yang mana kita perlu faham. Yang pertama sekali tuan-tuan, kita kena ingat, jangan supply kalau tak ada demand. Contoh, kalau orang tu memang tak ada contoh, kita tiba-tiba jumpa dengan seseorang, tiba-tiba pergi cerita pasal Islam. Orang tu tak mau dengar pun. Lepas tu kita pergi cerita pasal Islam. Sebab apa? Sebab demand tak ada. Sama juga tuan-tuan, barang, kalau kita nak beli barang yang tak ada demand, harga dia akan jadi rendah. Tapi barang yang ada demand tinggi ni, harga dia jadi mahal. So benda pertama yang perlu kita buat apabila kita nak buat dakwah dengan masyarakat bukan Islam, apa dia? Create demand. Macam mana nak create demand? Sebagai contoh, kalau ada orang bukan Islam, kalau saya lah kan, katalah kalau ada kawan bukan Islam yang mengenali saya dan sebagainya, saya akan mula tanya dengan dia tentang agama dia dahulu. Sebab bila kita tanya dengan dia tentang agama dia, lama-lama dia pun nak tahu tentang agama kita. Dia pun akan tanya tentang agama kita. Dan bila dia tanya tentang agama kita, tak kira apa saja yang ditanya, lepas saya bagi jawapan, saya akan pergi kepada akidah seperti mana kita bincangkan tadi. Contoh, katalah kalau kita jumpa dengan satu orang, saya bagi contoh orang yang nak murtad. Orang yang nak murtad ni tuan-tuan, biasanya bila dia nak murtad, tuan-tuan rasa dia sedia tak nak dengar apa yang kita cakap? Dia tak sedia pun. Ni saya nak bagi tahu melalui satu insiden yang betul-betul berlaku. Ada seorang kawan ni, dia kata kawan kepada dia ni, anak dia disyaki telah pun murtad. Orang lahir Islam ni tuan-tuan, orang lahir Islam telah pun disyaki murtad. Maka dia kata dia nak bawa dia datang dekat ofis saya. Saya bagi tahu dengan dia, kalau tiba-tiba nak bawa dia datang ofis saya, nak jumpa dengan saya, dah tentu dia akan rasa, wah, dia orang nak bawa saya ni pergi jumpa seseorang dan nak cuci kepala otak dia. Tuan-tuan faham kan? Nak cuci kepala otak dia. So dia sedia tak untuk dengar? Dia tak sedia pun untuk dengar. So saya bagi tahu dengan dia, bagi dia relax dulu, jangan buat benda on the spot dan sebagainya. Saya kata bagi dia relax dulu. Kemudian diorang pula desak, tak ada, kita risau dan sebagainya. Saya kata, okey tak apa, bawa dia datang office. Dan diorang pun bawa datang office. Rasa-rasa masa budak tu datang dekat office, dia datang dengan rela hati ke atau dengan paksaan? Sudah tentu dengan paksaan. Dia terpaksa datang. Bila dia terpaksa datang, rasa-rasa dia sedia tak nak dengar? Sudah tentu tak ada. Dia akan datang dengan mentaliti, cakaplah, nak cakap apa pun, aku masuk kanan, keluar kiri. Dan kebiasaannya, bila orang handle kes-kes, contoh ada orang murtad dan sebagainya, apa kita akan jadi? Kita akan jadi marah. Oh, kenapa kau murtad? Neraka jahanam dan sebagainya. Mungkin itu juga yang ada di dalam pemikiran dia. Sebab mungkin ramai orang-orang yang berdekatan dengan dia, kawan-kawan dia pun mengatakan demikian. Apabila dia datang berjumpa dengan saya bagi tahu, okey, saya minta semua orang keluar. Saya kata saya nak bercakap dengan dia, one to one. Daripada riak wajah dia pun saya tahu dia tak sedia pun nak dengar.
Tetapi apa yang saya buat? Saya bangun, saya minta untuk jabat tangan bersama dengan dia dan saya kata, tahniah, kamu buat satu keputusan yang bagus. Lepas tu saya duduk, saya buat tak tahu je. Sekarang ni dia pula nak tahu kenapa saya ucap tahniah. So bila dia nak tahu kenapa saya ucap tahniah, dah ada demand tak? Demand sekarang dia nak tahu. Bila dia ada demand nak tahu, dia sedia tak untuk dengar? Dia akan sedia untuk dengar. Kemudian apa saja yang kita bincang pun dia akan ada kesediaan untuk dengar. So namun hari ini bukannya topik berkaitan dengan murtad. Namun saya nak bagi tahu dengan dia. Kenapa saya ucap tahniah dekat dia? Sebab saya rasa sebab saya percaya ramai orang yang hari ini bila dia lahir Islam ataupun lahir Kristian, lahir Hindu dan sebagainya, mereka menjadi Islam sebab mak bapak dia Islam. Yang Hindu jadi Hindu sebab apa? Sebab mak bapak dia Hindu. Yang Kristian jadi Kristian sebab apa? Sebab mak bapak dia Hindu. Saya kata tahniah sebab saya cakap dengan dia, at least dia ada percubaan untuk berfikir. Dia mungkin nak tahu mana satu yang benar. So conversation kami berjalan dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini dia telah pun hidup sebagai seorang Muslim. Okey, baik. Namun bukan itu topik dia. Topik saya nak bagi tahu dekat sini, dalam kita nak buat dakwah dengan masyarakat bukan Islam pun sama tuan-tuan. Pertama sekali kita perlu create demand. Bila dah ada demand, baru kita supply. Okey, dalam dakwah ni juga dia ada dakwah jangka masa pendek dan dakwah jangka masa panjang. Contoh, ada orang yang mungkin kita akan jumpa dia sekali je dalam seumur hidup kita. Kita travel dalam aeroplane, mungkin kita travel dekat train dan sebagainya, kita jumpa ada sahabat yang bukan Islam datang duduk bersebelahan dengan kita dan sebagainya. Mungkin kita boleh ceritakan sedikit sebab jangka masa conversation kita dengan dia itu mungkin tempoh yang sangat singkat. Lepas tu mungkin kita tak dapat jumpa dengan dia lagi. Dakwah jangka masa pendek juga boleh jadi juga dakwah melalui street dakwah, mosque tour guide. Ini semua dakwah melalui kaedah-kaedah jangka masa pendek. Kita mungkin dapat jumpa dengan orang sebab kita bukan kenal dengan dia, dia bukan daripada kawasan kita dan sebagainya. So dakwah jangka masa pendek ini, apa yang perlu kita buat dengan mereka tuan-tuan? Kita perlu ketuk minda mereka supaya mereka mula berfikir. Selalunya apa yang saya akan buat, saya akan tanya dekat mereka beberapa soalan supaya mereka mula berfikir. Sebagai contoh, bila saya tengok orang, saya akan tanya dengan dia, saya akan shake hand dan sebagainya. How are you? How do you do? Kalau dia kata tiba-tiba kalau nama dia, bila saya tanya what is your name, kalau dia, melalui nama kita sekarang dah boleh tahu sama ada dia Kristian ke, ataupun dia Hindu ke, ataupun dia Muslim. Melalui nama tadi, bila kita tahu dia Kristian, so saya akan tanya dengan, so you are Kristian? Kalau Kristian biasanya saya akan tanya, are you Protestant or Catholic? Mungkin kalau ada yang lain dan sebagainya, dia akan bagi tahu. Kalau yang Hindu, daripada nama kita dah boleh tahu dia ni Hindu. So saya akan tanya dengan dia, saya akan kata, oh since you are a Christian, it's very good for you to become a Christian. But I have few question about Christian. If you don't mind, can I ask you? Biasanya kalau kita tanya macam tu, orang itu pun akan gembira sebab dia rasa dia pula tengah buat dakwah tentang agama dia kepada kita. Dan saya akan tanya dengan dia, do you think, contoh antara benda-benda yang saya akan buat dia berfikir, bila mana saya tanya dengan dia soalan-soalan berkaitan, kamu rasa Tuhan ni perlu rehat tak? Tuan-tuan rasa apa dia akan jawab? Tentu tidak kan? Okay. Kamu rasa Tuhan ni perlu makan tak? Dia pun akan jawab tidak. Kadang-kala saya tak akan bagi jawapan pun, tetapi bila saya tanya dengan dia, Tuhan perlu makan tak? Dia pun nescaya akan jawab tidak. Tetapi mungkin dia akan fikir, kan Tuhan tak perlu makan, tapi kenapa dia bagi makanan dekat tempat pemujaan dia dan sebagainya? Sepatutnya Tuhan yang bagi kita rezeki, bukannya kita yang patut bagi rezeki dekat Tuhan. Ini antara contoh yang saya bagi, antara perkara-perkara yang boleh kita berbual dengan mereka supaya mereka mula berfikir. Kalau nampak di arah yang ke arah positif dan sebagainya, kita boleh sambung conversation. Mungkin ada juga di kalangan mereka yang akan bagi contact number dan sebagainya supaya kita boleh berbual dengan mereka selepas daripada itu. Seterusnya, macam yang saya katakan tadi, bila kita jumpa dengan mereka, benda yang pertama sekali, tanya tentang agama mereka. Sebab lama-lama nanti dia akan bosan, asyik kita je tanya dia, dia pula akan mula tanya. Manusia ni tuan-tuan, dia macam ni, naluri dia.
manusia ni, contoh, kalau ada kawan kita yang beragama Hindu contoh, kita tanya dengan dia soalan, tapi jangan tanya soalan yang suka susah-susah, soalan yang dia pun tak tahu. Tanya dengan dia soalan-soalan yang mudah. Contoh, kenapa merayakan perayaan Deepawali? So mungkin dia pun boleh bagi jawapan. Okey, kita sambut Deepawali sebab ini dan sebagainya. Bila dia dapat bagi jawapan tu, sekarang ni dia jadi seronok. Dia rasa dia adalah mufti dalam agama dia, dapat bagi jawapan dekat orang untuk terangkan tentang agama dia dan sebagainya. Namun bila dah lama sangat, setiap kali jumpa kita tanya dengan dia tentang agama dia, akan tiba satu masa dia mula akan tanya dengan kita tentang agama kita. Waktu itu bermulalah proses dakwah. So dakwah ni jangka masa panjang dan sebagainya, kita perlu bersabar, tuan-tuan. Saya nak bagi tuan-tuan beberapa contoh dalam kehidupan saya. Ada rakan saya yang kami ni berbual tentang agama, tuan-tuan, selama 8 tahun sebelum dia buat keputusan. Bukan 1, bukan 2 hari. Selama 8 tahun. Setiap kali jumpa, kami akan berbual tentang agama. Setiap kali jumpa, berbual tentang agama. Setiap kali. Kadang-kadang sampai tengah malam. Ini contoh dakwah jangka panjang. Biasanya dakwah jangka panjang ni di kalangan rakan-rakan kita. Mungkin bagi yang mu'alaf yang asalnya mu'alaf memeluk agama Islam, bagi mereka boleh buat banyak dakwah jangka panjang. Sebab apa? Sebab ahli keluarga mereka masih lagi bukan Islam, saudara mara mereka bukan lagi Islam. Hatta mereka juga pasti akan mempunyai ramai kenalan-kenalan dan juga rakan-rakan yang bukan Islam. So, untuk mereka nak buat dakwah jangka masa panjang itu jauh lebih senang. Sebab apa? Sebab di kalangan ahli keluarga mereka dah ada kepercayaan terhadap dia. Sebab kenal, satu darah daging dan sebagainya. Okey. Ada beberapa perkara lagi yang saya nak ceritakan dekat tuan-tuan. Dalam kita nak buat dakwah ni, satu perkara yang kita perlu faham, dia macam kita pergi memancing. Tuan-tuan tengok, bila kita pergi memancing kan, biasanya kita akan guna umpan, betul tak? Okey. Umpan yang kita akan guna bila kita pergi memancing ni, biasanya kita guna apa? Kita guna burger kan? Kita akan guna burger, kita akan guna pizza, kita akan guna ayam masak lemak, daging rendang, betul kan? Tak Biasanya kita guna apa? Kita guna cacing. Okey, yang burger, pizza semua ni kita suka tak? Kita suka makan tak? Kita suka kan? Tapi ikan suka tak, tuan-tuan? Ikan tak suka benda-benda tu. Yang suka benda-benda tu kita. Ikan suka apa? Ikan suka cacing. Cacing ni kita suka tak? Kita tak suka. Macam itulah dakwah. Di dalam dia sama macam kita nak pergi memancing ikan. Apabila kita nak guna umpan untuk kita memancing ikan, kita bukannya guna umpan apa yang kita suka, tetapi kita akan guna umpan apa yang ikan suka. Dalam dakwah pun begitu juga. Di dalam kita nak buat dakwah ni, tuan-tuan, macam mana kita nak tarik mereka kepada Islam, kita kena guna benda-benda yang mereka suka, bukan apa perkara yang kita suka, supaya kita boleh tarik mereka. Selagi mana benda itu masih lagi dalam lingkungan syariat dan tidak melanggar mana-mana syariat Islam, insya-Allah. Sebagai pendakwah, satu perkara yang perlu kita ingat, tuan-tuan, kita perlu ada sales teknik. Tuan-tuan pernah tengok tak orang yang buat sales ni? Orang yang buat direct selling dan sebagainya, sales ni, dia akan cerita macam-macam apa semua, tapi objektif akhir dia apa dia, tuan-tuan? Dia nak jual barang itu. Cara orang packagekan barang itu sangat penting. Itu cara-cara orang sales. Macam tu juga, tuan-tuan. Hari ini dekat kita semua ada satu produk yang sangat bagus. The best ever product in the world. The best ever religion in the world. Agama yang paling syumul. Agama yang memberikan kita semua benda sebenarnya dalam Islam ini telah diajar kepada kita. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bagaimana kita perlu menjalankan kehidupan kita. Satu agama yang lengkap ada pada kita. Syumul ni. The best ever religion ada dekat kita. Produk bagus tak? Produk bagus. Tetapi kalau kita packagekan produk ini, kita buat packaging yang tak menarik dan sebagainya, bila kita nak present dia jadi tak bagus. Tetapi ada orang yang mana produk dia tak bagus, tapi dia buat packaging bagus, dia boleh laku. Tuan-tuan faham kan?
So bila kita nak buat dakwah ini, cara kita sampaikan itu sangat penting. Contoh, ramai di kalangan orang-orang luar sana mereka menganggap Islam ini agama yang susah dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sampaikan Islam pun kita jangan sampaikan dengan cara yang susah. Kita kena tunjukkan yang Islam ini adalah agama yang sangat mudah. Contoh, hari ini bila kita bercakap dengan orang pun kita akan bercakap tentang perkara-perkara negatif sahaja. Sebagai contoh, dalam Islam, sebenarnya bila masuk Islam kita tak boleh nak makan babi. Bila masuk Islam kita tak boleh nak minum arak. Tuan-tuan, daripada kita cerita benda yang tak boleh, lebih baik kita cerita banyak benda yang boleh. Apa kata kalau kita cakap macam ni? Dalam Islam, kalau masuk Islam sebenarnya semua benda boleh makan, melainkan ada sikit je benda-benda yang tidak boleh yang tidak dibenarkan makan. Dan benda yang tak dibenarkan makan itu pun demi kebaikan kita. Dia nampak positif tak? Nampak positif. Kalau masuk Islam, semua benda boleh minum. Nak minum apa boleh, asalkan yang halal. Daripada kita bagi tahu, dan bila masuk Islam tak boleh minum arak. The way kita present itu sangat penting untuk menunjukkan dekat orang benda itu mudah ataupun susah. Tuan-tuan faham kan? Sebagai contoh, ada banyak lagi perkara, tetapi saya fikir cukup sekadar itu. Dan hatta kalau kita lihat, apabila orang yang buat sale ini, direct sale dan sebagainya, apa dia punya ending dia? Ending dia, dia nak sale itu berlaku. Sama juga tuan-tuan. Apa ending bila kita buat dakwah? Apa sebenarnya ultimate goal kita? Tak ada apa tuan-tuan yang perlu kita berselindung dekat sini dan sebagainya. Sebagai orang Islam, kita semua akur dan kita semua sedar, kita semua tahu ultimate goal dia apa. Kita memang nak semua orang jadi Muslim. Kita nak semua orang masuk Islam. Tak kisahlah sama ada orang setuju ke tak setuju ke dan sebagainya, itu lain perkara. Tetapi sebagai seorang Islam, apa itu dakwah? Ultimate goal kepada dakwah apa dia tuan-tuan? Kita nak orang memeluk agama Islam. Kalau ada orang rasa, oh kenapa dia nak bawa agama kepada semua orang nak masuk Islam dan sebagainya? Sebab kita rasa inilah jalan kehidupan yang terbaik. Sebab apabila seseorang itu memeluk agama Islam, inilah jalan yang dapat menyelamatkan dia daripada azab dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak semua orang selamat dan masuk Islam. So akhir ending dia kita nak apa tuan-tuan? Kita nak orang masuk Islam. So mesti kena ada ending sale dia. Tengok, bila orang buat direct selling, last kali dia akan tanya apa? Okey, sekarang ni tuan nak beli yang ni berapa? Macam tu juga. Last ending dia, kita nak orang itu supaya masuk Islam. Mungkin ada yang bagi tahu dekat saya sebenarnya dah cuba buat dakwah dekat orang ini, tapi saya rasa dia tak boleh masuk Islam. Dan mungkin ada yang jadi kecewa, dia nak give up dan sebagainya. Tuan-tuan, bila masa kita tahu dakwah kita ni tak berjaya, macam mana kita nak tahu yang dakwah kita ni tak berjaya? Ada dua perkara. Jika berlaku dua perkara ini, maka itu adalah bukti dakwah kita dekat seseorang itu tidak berjaya. Apa dia? Sama ada dia mati atau kita mati. Selagi mana orang yang kita dakwah itu dia masih hidup, dan selagi mana kita pun masih hidup, selagi itu masih ada peluang. Jangan give up. No give up. Rasulullah SAW tidak pernah give up. Hatta terhadap Abu Jahal, hatta terhadap Abu Talib, semua Rasulullah SAW tidak pernah give up tuan-tuan. Sebab itu, mungkin ada yang kata susahlah nak cerita dengan dia. Susah. Tak ada apa yang susah dekat sini tuan-tuan. Hanya kita perlukan keazaman yang tinggi untuk kita buat dakwah. Ada tak orang akan benci kita? Ada. Namun tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya dengan saya tak kisah pun kalau ada orang benci saya dan sebagainya pun, tuan-tuan, saya tak kisah pun jika kebencian itu boleh menyebabkan ramai orang yang mengenali Islam. I don't care. I don't care. Namun kalau kita lihat tuan-tuan, bagi orang yang buat dakwah ni tuan-tuan, dia macam multi-level marketing. Kenapa saya kata multi-level marketing? Bagi mereka-mereka yang rasa diri dia banyak dosa dan sebagainya, saya sarankan orang-orang begini, siapa yang rasa diri dia ada dosa, maka dia kena buat dakwah. Sebab apa dia kena buat dakwah tuan-tuan? Tuan-tuan tengok. Hari ini saya menjadi seorang Muslim.
Ada seorang yang menyebabkan saya hari ini memeluk agama Islam dan saya menjadi seorang Muslim. Hari ini generasi saya menjadi seorang generasi Muslim, insya-Allah. Hasil daripada apa yang kami buat, ada orang-orang lain yang dapat manfaat dan mereka pun menjadi seorang Muslim. Semua pahala-pahala kami ini, pahala generasi kami ini, apa saja pahala yang saya buat, semua ini akan pergi pada orang, akan pergi juga dekat orang yang bawa saya masuk Islam tadi, tuan-tuan. Tanpa mengurangkan pahala kami. Selagi mana generasi saya masih hidup sebagai seorang Muslim, selagi itu pahala dia masih berjalan. Tuan-tuan tak mau ke pahala ni? This is the real multi-level marketing. Yang mana pahalanya tidak ada ending, tuan-tuan. Tak ada cut flow, apa dia panggil? Tidak ada, takkan flow. Tidak ada cut untuk flow. Multi-level marketing yang mana pahala dia akan melempas sampai bila-bila. So kalau kita rasa kita adalah orang-orang yang kurang pahala, orang-orang yang perlukan pahala, mereka lah perlu buat dakwah. Kalau tuan-tuan memang dah banyak pahala, dah cukup pahala, memang confirm syurga, tak apa, tuan-tuan tak payah buat dakwah. Tapi siapa yang rasa dia perlukan pahala untuk dia masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tak cukup lagi pahala, saya sarankan orang-orang begini perlu ceburkan diri dalam dunia dakwah dan mula buat dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Ada beberapa perkara yang saya nak ingatkan kita semua, tuan-tuan. Dalam kita buat dakwah ni, of course ada orang akan benci kita dan sebagainya. Tetapi dalam kita nak sampaikan Islam itu kepada orang-orang yang mungkin dia benci kita dan sebagainya pun, kita tetap kena gunakan bahasa-bahasa yang lembut apabila kita berdepan dengan mereka. Tuan-tuan, Fir'aun ni, kita tahu Fir'aun ini adalah manusia yang sangat dahsyat. Tuan-tuan tengok, syaitan ni, kita ada syaitan kan? Syaitan ni pun dia tak pernah mengaku kata dia Tuhan. Tetapi Fir'aun dia mengaku kata dia Tuhan. Hatta orang yang begini pun apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Musa dan Harun untuk pergi jumpa dengan Fir'aun, Allah Subhanahu Wa Taala firman, suruh bercakap dengan baik. Kalau dengan Fir'aun yang macam tu teruk pun Allah Subhanahu Wa Taala suruh bercakap dengan baik, maka apabila kita berjumpa dengan orang-orang bukan Islam, tuan-tuan, kita pun perlu bercakap dengan cara dan kaedah yang sangat baik. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah An-Nahl ayat ke 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini di antara tips yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Yang pertama sekali, bercakap dengan mereka dengan cara yang baik, kan. Lepas tu bermujadalah. Yang ini berdiskusi dengan mereka dengan cara yang sangat baik. Dan juga dengan bila bercakap gunakan hikmah. Hikmah ni, tuan-tuan, satu perkara yang sangat macam mana nak kata, it is very subjective. It's very subjective, dan hikmah itu juga boleh jadi berbeza mengikut orang. Dengan orang ini mungkin kena gunakan kaedah lain. Dengan orang ini mungkin kena gunakan kaedah lain. Dengan orang itu mungkin kena gunakan kaedah lain. Sebagai contoh, kalau kita jumpa dengan orang yang lapar, orang yang memang makan pun tak ada, dengan dia, tuan-tuan, tiba-tiba kalau kita pergi guna kaedah, kita pergi guna kaedah perbandingan agama, tahu tak dalam agama ni cerita macam ni, agama, dia takkan sedia pun untuk dengar, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab perut dia masih kosong, minda dia tak bersedia pun untuk nak dengar. Dengan orang-orang yang mana perut dia kosong, feed the stomach before you feed the brain. Sebagai contoh. So kalau ada orang yang terpelajar dan sebagainya, kita boleh gunakan kaedah mungkin perbandingan agama dan sebagainya. Ada orang kita guna kaedah tersebut, dia tak jalan. Kita kena guna kaedah mungkin dengan cara kasih sayang, berlembut dengan dia, jaga dengan dia dan sebagainya. So semua kaedah-kaedah ini boleh digunakan tak, tuan-tuan? Semua kaedah ini boleh digunakan. Hikmah mengikut pada orang, situasi dan masa. Okey.
Ada beberapa perkara yang saya nak ingatkan untuk diri saya dan kita semua. Yang pertama sekali, ramai di kalangan kita memang kita nak buat dakwah, kita nak dapat pahala dakwah dan sebagainya, namun kita kena sentiasa beringat untuk membetulkan niat kita. Kita buat dakwah ni untuk apa, tuan-tuan? Supaya semua manusia boleh terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat dakwah ni sebab apa? Sebab siapa? Kita buat dakwah sebab Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab kita, tuan-tuan. Apabila kita start buat dakwah ni, tuan-tuan, saya bagi tahu dengan tuan-tuan terus terang, bila kita start buat dakwah, macam-macam dugaan kita akan dapat. Dia bukan dugaan eksternal sahaja, malah dugaan dalam diri pun kita akan dapat, tuan-tuan. Masa itulah syaitan akan datang bisik dekat kita. Kau tengok ni Zamri, kau nampak tak orang mula tengok kau dah famous, kau faham tak kau hebat, itu ini. Tuan-tuan, kalau kita terpedaya dengan tipu daya syaitan ini, dan kalau niat kita berubah, tuan-tuan, maka rugilah kita buat dakwah selama ini, tuan-tuan. Sebab apa? Kalau bukan kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita kena sentiasa memperingatkan diri kita. Kita kena minta juga orang lain untuk sentiasa mengingatkan kita. Kita kena saling ingat mengingati. Kita buat dakwah ni kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sebab-sebab lain. Kita tak mau, tuan-tuan, dekat akhirat besok kita jadi orang-orang yang muflis. Kita tak mau dekat akhirat nanti besok bila kita pergi kita tak dapat apa pun. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita dah dapat apa yang kita dapat. Kita bukannya nak buat dakwah ni sebab duit. Jadi saya tahu bila buat dakwah, bila buat ceramah dan sebagainya, orang akan jemput, orang bagi duit dan sebagainya. Namun itu bukan matlamat kita, tuan-tuan. Matlamat kita apa? Untuk membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fusilat ayat ke-33. Waman ahsanu qawlan mimman da'a illallah wa 'amilus solihat wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik bicaranya daripada mereka yang mengajak manusia untuk hanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka menggelarkan diri mereka sebagai muslim. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita buat dakwah ni, kita kena sentiasa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Ali Imran ayat ke-160. If Allah Subhanahu Wa Taala help you, none can overcome you. But if Allah Subhanahu Wa Taala forsake you, who is there to help you? Jika Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, tak ada siapa yang boleh halang pun, tuan-tuan. Untuk kita nak memperolehi bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang perlu kita buat? Kita perlu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pengalaman saya setelah saya memulai agama Islam, perkara pertama yang merisaukan diri saya ketika itu adalah ahli keluarga saya. Waktu tu saya pun tak pandai sangat tentang agama dan sebagainya. Namun apa yang saya buat, tuan-tuan? Saya minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberikan kita kekuatan untuk kita buat dakwah dengan mereka, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada mereka. Tuan-tuan, kalau kita lihat para sahabat dahulu, di pagi hari mereka akan buat dakwah seolah-olah mereka lah yang bagi hidayah. Seolah-olah. Tapi di malam hari mereka akan mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana mereka tak melakukan apa pun dan mengharapkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang telah mereka bertemu. Apabila saya, antara benda yang saya akan ingatkan orang bila kita buat dakwah, kita jumpa dengan orang, jangan lupa berdoa untuk mereka. Sebut nama mereka di dalam doa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada mereka. Yang ketiga, buat planning. Bila buat dakwah ni kena ada planning tak, tuan-tuan? Mesti ada. Bila kita buat bisnes, ada planning tak? Ada. Bila kita nak buka kedai, ada planning tak? Ada. Bila kita buat syarikat, ada planning tak? Ada. Bila kita ada kampung, jadi ketua kampung dan sebagainya, untuk kampung kita ada planning tak? Ada. Untuk pemerintahan negara ada planning tak? Untuk semua benda ada planning. Takkan dakwah tak ada planning, tuan-tuan? Bila buat dakwah tanpa sebarang planning. Sesungguhnya, kalau kita lihat, Rasulullah SAW is the best person buat planning when come to dakwah. Saya nak bagi tuan-tuan satu contoh. Ada kampung orang asli, yang mana bila kita masuk ni, tuan-tuan, kampung orang asli ni, ada di kalangan orang-orang Kristian yang masuk kampung orang asli dan buat dakwah di situ. Apa yang mereka buat? Mereka ni, tuan-tuan, sampaikan tahap mereka siap ada map,
Dia tahu rumah setiap orang yang ada di kampung itu. Dia tahu siapa ketua keluarga dia, siapa isteri dia, siapa anak-anak dia, nama mereka semua ada. Dan bayangkan bila pastor dia masuk dekat kampung orang asli, jumpa dengan seorang, dia siap boleh sebut nama dia. Orang tu jadi seronok tak? Dia jadi seronok. Semua perkara dia boleh tahu. Dia siap tanya pula, anak kamu Aminah itu macam mana? Sihat ke? Orang tu menjadi seronok. Wah, anak saya pun dia kenal lah. Sebab apa? Sebab ada planning. Hari ini berapa banyak di kalangan karya-karya masjid kita ni tuan-tuan, yang mana memang kenal semua anak karya dia. Jangan kata yang non-Muslim, yang Muslim. Yang tadi saya cerita ni tuan-tuan, yang bukan Kristian pun mereka kenal, yang Kristian pun mereka kenal. So kita perlukan semua perkara ini, perlu ada planning. Saya percaya the best dakwah sebenarnya bermula dari masjid. Semua masjid, orang-orang masjid dan sebagainya, mereka perlu ada satu grup, buat dakwah bersama dengan mereka, rancang apa yang mereka boleh buat untuk kerangka di dalam karya mereka bersama dengan mungkin ada non-Muslim dan sebagainya. Katalah kalau ada karya yang memang tak ada non-Muslim, bantu karya lain ataupun bantu orang-orang lain yang ada. Mustahil dekat Malaysia ni tuan-tuan kalau kita kata langsung tak ada orang Muslim, langsung tak ada non-Muslim. Kalau tak ada dekat tempat kita, mungkin ada di tempat lain dan sebagainya. Hari ini bila kita nak buat dakwah kepada masyarakat bukan Islam, tidak semestinya kita hanya menggunakan medium di dalam kawasan kita. Kalau kawasan kita tak ada non-Muslim pun, kita masih boleh menggunakan media untuk kita buat dakwah. Kita boleh menggunakan Facebook untuk kita buat dakwah, boleh gunakan YouTube untuk kita buat dakwah. Ada pelbagai platform yang boleh kita gunakan untuk kita buat dakwah dekat masyarakat bukan Islam. Maka gunakan perkara itu. Yang seterusnya tuan-tuan, saya nak ingatkan kita semua termasuk diri saya. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat sebenarnya tuan-tuan adalah kadang-kala mungkin macam saya katakan tadi, mungkin ada orang buat dakwah. Dia buat dakwah punya lama 50 tahun, 60 tahun dan sebagainya, dia rasa tak ada seorang pun yang masuk Islam, dia pun kecewa. Sedih dia. Dia rasa dia tak dapat pahala dan sebagainya. Tuan-tuan, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat adalah sebenarnya usaha kita. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, Dr. Zakir Naik, mungkin ada di kalangan tuan-tuan ramai yang kenal Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik ni bagus tak bila datang kepada dakwah? Hebat tak dia tuan-tuan? Hebat kan? Bila dia buat ceramah orang masuk Islam. Tuan-tuan tahu tak, melalui Peace TV itu, melalui Peace TV, ramai orang yang tonton Peace TV, dia pun boleh masuk Islam tuan-tuan. Ada di tempat Afrika, satu kampung masuk Islam hanya disebabkan tonton dia punya Peace TV je. Disebabkan dia ramai orang yang telah masuk Islam. Hebat tak dia tuan-tuan? Hebat. Namun jika kita bandingkan Dr. Zakir Naik dengan Nabi Nuh, siapa lagi hebat tuan-tuan? Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh buat dakwah 950 tahun tuan-tuan. Berapa orang masuk Islam? Tak sampai 100 orang pun masuk Islam. Dr. Zakir Naik beribu orang masuk Islam tuan-tuan. Sekarang ni siapa lagi hebat tuan-tuan? Tetap Nabi Nuh juga kan? Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab bukan number yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lihat effort seseorang. Hebat tak Dr. Zakir Naik? Hebat tuan-tuan. Dia memang hebat di dalam dunia dakwah dan sebagainya. Namun tuan-tuan, mungkin ada orang buat dakwah, number mungkin dia bagus dan sebagainya, tetapi ada orang dia buat dakwah, tak ada orang pun mungkin masuk Islam, tetapi effort dia Allah Subhanahu Wa Taala suka, dan kemungkinan dia boleh dapat kedudukan lebih tinggi daripada orang yang telah mengislamkan lebih ramai orang. Hatta apabila kita menceritakan tentang mengislamkan ramai orang ini sekalipun tuan-tuan, ramai orang mungkin tanya dengan saya, Bro Zamri dah buat dakwah macam ni lama, berapa ramai orang yang Bro Zamri dah islamkan? Wallahi tuan-tuan, tak ada satu orang pun saya masuk Islam kan. Sebab apa? Sebab bukan kerja saya untuk masukkan orang Islam tuan-tuan. Yang hidayah tu siapa bagi? Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Ada tak orang masuk Islam melalui saya? Ada. Tapi saya tak mau kira pun. I'm not interested even to count that.
I'm not interested at all to count. Bagi diri saya sendiri, dalam kehidupan saya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kerja kita adalah menyampaikan risalah Islam. Yang bagi hidayah tu siapa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So siapa yang mengislamkan orang-orang ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bagi hidayah. Disebabkan hidayah Allah lah yang orang-orang ini boleh masuk Islam. Kita ni hanya menjadi alat sahaja untuk Allah nak sebarkan hidayah. Sebab tu tuan-tuan, setiap kali saya doa, saya tidak akan lupa untuk doa supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan saya asbab untuk Allah sebarkan hidayahnya kepada seluruh alam. Baik tuan-tuan, akhir sekali, di dalam kita nak buat dakwah ni tuan-tuan, tak kira berapa hebat pun kita, tak kira berapa hebat kita boleh berbicara, hebatnya pemikiran kita, knowledge kita, ilmu kita dan sebagainya, in the end we are nothing when come to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa saya katakan demikian tuan-tuan? Sebab ending bila kita buat dakwah, kita buat apa sahaja, ending dia kita mesti kena berserah dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai seorang pendakwah tuan-tuan, tawakal kita perlu lebih kuat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga apa yang saya bincangkan bersama tuan-tuan ini akan memberi sedikit kesedaran untuk kita semua, supaya kita semua dapat sama-sama berkecimpung dalam arena dakwah dan dunia dakwah tuan-tuan. Tuan-tuan, dakwah ini bukan hanya kerja certain people ataupun beberapa orang, tetapi dakwah ini adalah tanggungjawab kita bersama. Setiap orang yang mengatakan diri dia sebagai Muslim, setiap orang itulah perlu pikul tanggungjawab dakwah ini tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ini kita mendapat Islam, kita dapat menikmati nikmat iman ini dan nikmat Islam ini disebabkan pengorbanan orang-orang terdahulu. Para sahabat radhiyallahu anhu, mereka setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah bertempiaran dan bertebaran ke seluruh dunia tuan-tuan untuk menyebarkan Islam. Kalau kita lihat di dalam sirah tuan-tuan, hatta ada lebih kurang dalam 10,000 saja kubur para sahabat di Jazirah Arab. Yang lain semua keluar tuan-tuan, telah keluar daripada kawasan Mekah dan Madinah untuk mereka menyampaikan dakwah. Ada di kalangan mereka tuan-tuan, ketika nak buat dakwah, mereka mati di dalam perjalanan. Ada di kalangan mereka yang terpaksa berpisah dengan keluarga hampir puluhan tahun. Masa mereka tinggalkan rumah, anak masih kecil. Bila balik, anak dah besar tuan-tuan. Ini di antara pengorbanan mereka. Mereka telah korbankan masa mereka, diri mereka, harta mereka. Hatta ada di kalangan mereka yang telah korbankan nyawa mereka untuk memastikan Islam itu tersebar. Dan hari ini alhamdulillah disebabkan pengorbanan mereka dan orang-orang yang lebih terdahulu daripada kita, telah menyebabkan Islam itu telah sampai kepada kita dan ahli keluarga kita dengan jalan yang cukup mudah. Namun, apakah adil tuan-tuan jika Islam itu kita hanya simpan untuk diri kita tanpa kita kongsikan bersama dengan orang lain? Fikir-fikirkanlah tuan-tuan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita semua asbab untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebarkan hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala cucurkan rahmat kepada Malaysia dan menjadikan Malaysia sebagai tanah tersebarnya hidayah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.